Baik, kita teruskan dengan perkembangan dari Sabah. Pembudayaan norma baharu perlu diteruskan walaupun program vaksinasi telah bermula. Itu antara yang akan dikongsikan Jovinia Jimlajim yang bersedia di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Syahida, terima kasih. Salam sejahtera. Meskipun negara telah memulakan fasa pertama program imunisasi COVID-19, masyarakat diingatkan terus membudayakan norma baharu dan penjagaan kesihatan. Pengarah Hospital Tuaran Dr. G. Mohan Gopal Naidu berkata aspek tersebut perlu diutamakan bagi memastikan tahap imuniti badan termasuk individu yang telah menerima vaksin berada pada tahap optimum. Bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu, Dr. G. Mohan menyatakan usaha itu penting selagi negara belum mencapai imuniti kelompok yang disasarkan kerajaan. Dalam keadaan ini, walaupun dia sudah ambil vaksin, dia masih perlu mematuhi SOP first lah. Jangan tinggalkan norma baru tu sehinggalah kita mencapai apa yang dikatakan herd immunity ataupun lebih kenal sebagai immunity kelompok ini. Kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pengambilan vaksin juga perlu terus dipertingkat sekaligus menepis segala persepsi yang negatif dan tidak benar mengenai vaksinasi. Saya menerima suntikan vaksin sehingga kinilah tiada apa-apa sebarang perubahan terhadap diri saya. Tidak ada apa-apa kesan sakit ke, segerakanlah ambil tindakan, mendaftarlah. Actually memang saya ada history of anaphylaxis about 8 years ago. So bila nak ambil vaksin tu memang nervous sikit lah. Tapi post vaksin there's no problem. I didn't develop any allergic reaction, just a bit of arm soreness for few hours. Lepas tu terus dah okay. So there's no problem lah. Saya memang ada masalah kesihatan. Saya on treatment. So even macam itu saya memang sepenuh hati untuk mengambil vaksin ini. Bukan saja untuk diri saya sendiri tetapi untuk masyarakat lah dan keluarga saya juga. Setakat semalam seramai 2,184 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama menjadikan jumlah kumulatif 37,721 orang. Suntikan dos kedua vaksin dijadual mula diberikan pada 25 Mac ini. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Bank Simpanan Nasional BSN giat melaksana program turun padang termasuk di kawasan luar bandar bagi menangani isu berkaitan penerima bantuan kerajaan tanpa akaun bank khususnya melibatkan penyerahan bantuan prihatin rakyat BPR. Menurut penolong pegawai tadbir Majlis Perbendaharaan Sabah Rahimah Sulong, seperti pada kebiasaannya sebelum ini, para penerima yang tiada mempunyai akaun bank akan dimaklumkan untuk menerima bantuan itu tanpa berurusan di bank. Kita galakkan mereka membuka akaun bank mereka sendiri supaya memudahkan mereka apabila masuk saja diumumkan oleh kerajaan, mereka terus saja berurusan di bank. Beliau yang juga penyelaras bantuan BPR bagi daerah Tenom ditemui pemberita RTM dalam program penyampaian bantuan prihatin nasional BPN 2.0 dan bantuan prihatin rakyat BPR fasa 1 yang tiada akaun bank di Kemabong Tenom. Majlis penyerahan bantuan kepada 62 penerima disampaikan penolong pegawai daerah kecil Kemabong, Yusri Ismail Yusof. Sementara itu, penerima bantuan merakamkan penghargaan kepada kerajaan yang melakukan pelbagai usaha membantu rakyat ketika berhadapan pandemik COVID-19. Saya berterima kasih atas semua dalam program inilah. Kami bersemangat semua dalam kerjaan bersama dengan kami lah. Nak rakono bantuan-bantuan itu ingin cuat takai, habis iso anakku tu nakala pra bantuan itu. Sebab anakku tu nakanara arwol keronek, kanara kono TB majaintis, 3 kali kena bada. Kami mau minta lanjutkanlah. Sebab kami pun orang susah. Kadang sekarang lagi banyakkan COVID sana sini, jadi kami pun kurang pendapatan lah. Setiap bulan so terjejas bah. Bayangkan 550 hingga 700 tan sisa pepejal dihasilkan warga Bandaraya Kota Kinabalu dan dibuang ke tapak pelepasan sampah setiap hari. Keadaan tersebut mendorong Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK mewujudkan pusat lestari agar berupaya memanjangkan jangka hayat tapak pelepasan sampah. Pada masa sama meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai manfaat amalan kitar semula. Sarifah Munazar Sarip ada butirannya.
Pusat Lestari Kota Kinabalu terletak di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu mula dibuka 2 Februari lalu bersempena sambutan Hari Bandaraya. Pusat ini menyediakan perkhidmatan membaiki barang rosak selain menerima barangan yang masih boleh digunakan namun ingin didermakan pemilik. Kita ingin meningkatkan kesedaran tentang elemen reuse ni. Kita mau menggalakkan masyarakat supaya tidak membuang peralatan ataupun barang-barang di rumah yang masih boleh dibaiki memanjangkan jangka hayat tapak pelukpusan ni. Kita tahu tapak pelukpusan di tanah di kawasan bandaraya ini makin berkurang. Kalau kita mencari lagi tapak alternatif, tapak baru, dia memakan kos yang tinggi. Pusat Lestari ini dibuka 8 pagi hingga 5 petang setiap hari. Perkhidmatan dibahagikan kepada 5 kategori iaitu membaiki telefon bimbit, peralatan komputer, jahit pakaian, membaiki kasut dan membaiki peralatan elektrik dengan penglibatan 13 peserta yang mengenakan bayaran rendah berbanding di luar. Pusat ini juga membantu dan memberi bimbingan kepada orang ramai mengenai cara betul melupuskan barangan terpakai. Memang saya buang sebab saya tidak tahu di mana tempat mau bagikan. So salah satu saya punya cara main buang sajalah. So memang tidak baguslah untuk kita punya alam sekitar kan. Jadi ngam juga lah Pusat Lestari ini diadakan. Jadi ada tempat kita mau buang barang-barang yang sudah dibuang begitu yang tidak boleh digunakan lagi lah. Pemberi perkhidmatan di Pusat Lestari ini juga tidak dikenakan sewa oleh DBKK. Dia punya manfaat kami memberi peluang untuk expose diri tentang skill dan juga membaiki handphone. Sangat terjejas. Ya, peluang pekerjaan dan dapat mengisi masa yang kosong itulah yang sementara tidak customer. Setakat ni yang memang masih boleh guna pakai. Cumanya mungkin mereka ni ataupun customer kita ni dari kalangan yang tiada kemahiran untuk menjahit dan mungkin juga dorang punya kengkangan masa tu kali tiada, jadi dia bilang saya antar je lah. Basically saya dapat daripada Facebook, dorang ada buat posting di sana lah. Jadi saya join lah. Contoh macam masalah itu screen, keyboard, mostly memang saya boleh selesaikan lah. So in case kalau dia sudah rosak, boleh hantar ke sini lah. Macam sekarang ni kita ada Pusat Lestari sudah kan. Jadi saya cadangkan orang hantar sini lah. Pusat ini turut membeli barangan e-waste, peralatan elektrik yang tidak digunakan, plastik, tin, aluminium dan lain-lain barangan yang masih mempunyai nilai. Pusat Lestari Kota Kinabalu yang julung kali dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu ini bukan sahaja mampu memelihara alam sekitar, malah ianya juga dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai kepentingan kitar semula. Serifah Munazah Sarip, Berita RTM. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini dan saudara program imunisasi COVID-19 sedang dijalankan secara berfasa. Pastikan daftar diri melalui platform betul seperti MySejahtera. Lindungi diri, lindungi semua. Kembali bersama Syuaida di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih.